بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا وأما المهلكات فسح شديد وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وأما كفارات فإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan Nazir Masjid Mujahidin Damansara Utama, barisan ahli jawatan kuasa, imam bertugas dan bilal yang bertugas, dan semua petugas-petugas dan juga warga Masjid Mujahidin ini, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak dan adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita merampakkan syukur kepada Allah SWT. Yang pertamanya, kita telah dapat menunaikan kewajipan kita kepada Allah SWT yang telah ditaklifkan kepada kita sebagai orang Muslim. Dan yang keduanya, kita bersyukur kerana selepas kepada menunaikan tanggungjawab itu dapat kita melanjutkan lagi masa kita ini memberikan manfaat untuk sama-sama kita hadir di majlis ilmu ini, berkongsi-kongsi maklumat tentang agama, tentang apa yang akan membawa keuntungan bagi kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan itu akan memberikan manfaat yang besar pada kita bersama. Dan juga disebutkan di sana, orang-orang yang duduk di dalam majlis zikir akan sentiasa mendapat rahmat dan mendapat doa daripada para malaikat. Mudah-mudahan begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam menjalani penghidupan kita ini, dalam perjalanan kita menuju ke akhirat, apabila disebutkan perjalanan atas jalan, memang kita akan memerlukan kepada petunjuk, memerlukan kepada bimbingan, dan memerlukan kepada perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita. Sebagaimana kalau kita berjalan di jalan raya, perlu pada petunjuk. Dan kalau sekarang ni ada Google Map, ada Waze, kita boleh berpandukan di situ melalui handphone kita. Tapi kadang-kadang tersesat juga. Jadi apatah lagi dalam perjalanan kita menuju ke akhirat, kita sangat-sangat memerlukan petunjuk. Dan petunjuk hakiki kita tak lain tak bukan adalah Al-Quran, As-Sunnah, iaitu hadis Rasulullah SAW, dan juga panduan-panduan daripada para ulama yang bijaksana. Dan maka pada pagi ini, atas kesempatan yang ada pada pagi ini yang diizinkan Allah SWT, suka saya nak berkongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mengatakan, hadis yang telah saya baca pada permukaan mukadimah tadi, yang mana maksudnya terdapat 3 perkara yang menyelamatkan daripada siksa Allah, dan terdapat 3 perkara yang merosakkan.
Terdapat juga 3 perkara yang meninggikan darjat di akhirat kelak. Dan juga terdapat 3 perkara yang menghapuskan dosa-dosa kita. Maka yang pertama, 3 perkara yang menyelamatkan manusia daripada siksa Allah Subhanahu Wa Taala adalah ini yang paling kita takutlah. Mudah-mudahan dengan 3 panduan sebenarnya bukan 3, ada banyak lagi. Ini ringkasan yang diberikan oleh Rasulullah ataupun sebagai perkara yang utama. 3 perkara tersebut yang dapat menyelamatkan kita di akhirat besok daripada kemurkaan Allah, daripada siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 3 perkara tersebut? Kemudian tu suka saya nak menyebutkan bahawa hadis ini hadis yang mudah kita faham. Kalau dalam bahasa Arab ni pun, teks Arab ni pun, kalau orang yang faham bahasa Arab, sekali baca dia dah faham. Ini kemudian kalau dia terjemahkan ke dalam bahasa kita pun, bahasa Melayu, dibacakan juga akan faham. Tak perlu kepada huraian yang panjang-panjang, tak perlu kepada contoh yang banyak-banyak. Jadi berbalik kita kepada itu, 3 perkara yang insya-Allah akan menyelamatkan kita manusia daripada siksa Allah dan juga daripada murka Allah SWT di akhirat besok. Sebenarnya kalau Allah murka di akhirat, di dunia lagi sebenarnya dia dah murka dah. Tapi lebih ketara di akhirat. Mana dia? Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa sendirian, mahu di tempat ramai. Takwa itu sentiasa tertanam di dalam jiwa. Takut kepada Allah SWT melebihi takutnya pada segala apa yang ada di dirinya. Apa yang ada di depan, di belakang, kiri, kanan, atas, bawah, takut juga. Tapi takutnya kepada Allah SWT lebih hebat lagi. Macam mana tanda-tanda orang yang takut kepada Allah SWT? Senang saja. Iaitu apa yang biasa diserukan pada hari Jumaat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi perkara taat dan perkara mungkar ni biasanya manusia kadang-kadang terlepas pandang, lupa. Dengan sebab itu disyariatkan bagi kita, terutamanya orang lelaki, supaya ada mingguan sembahyang Jumaat. Dan dalam sembahyang Jumaat itu wajib diadakan khutbah sebagai peringatan. Dan di dalam khutbah itu juga wajib disebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintah Allah tanpa kecuali, sama ada yang besar maupun yang kecil, dan meninggalkan semua larangan Allah tak terkecuali, sama ada besar ataupun kecil. Namanya larangan jangan kita buat, namanya suruhan kena kita buat. Sama ada suruhan wajib, suruhan sunat, ataupun yang harus, boleh juga kita jadikan ibadat. Makan kita harus, berpakaian kita harus, niatkan kerana Allah, jadilah dia ibadat. Itu simbolik atau makna kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut di sini dalam istilah Arabnya tidak diistilahkan sebagai khauf. Khauf itu takut juga. Tapi di sini diistilah sebagai takwa. Takwa yang kita terjemahkan, yang pada ahli bahasa terjemahkan dalam bahasa Melayu, takut juga. Takwa, takut. Jadi berbeza dengan takwa dan khauf. Khauf itu takut hantu, takut harimau, takut miskin, takut kalah, takut jatuh. Itu takut. Tapi takut Allah ni takut yang membangun, bukan takut yang menurun. Takut yang membangun, memesrakan diri kita lagi untuk dekat kepada Allah SWT. Itulah lambang kepada orang yang takut. Itu yang pertama. Yang pertama, perkara yang boleh menyelamatkan kita di akhirat besok daripada siksa Allah dan juga daripada murka Allah. Yang kedua, berjimat cermat. Nampak simple, jimat cermat. Baik semasa dia mempunyai apa-apa maupun dia serba tak cukup. Walaupun dia keadaan kaya raya, banyak bahan-bahan keperluan yang ada pada dia, ataupun dalam keadaan dia ada cukupnya, sikit je, kalau nak guna pun cukup-cukupnya, tapi dia sentiasa mengamalkan jimat cermat. Lawan jimat cermat ini bazir. Jadi bazir ni Allah sebut dalam Quran yang mafhumnya, maksudnya sesungguhnya orang yang bazir itu adalah saudara syaitan.
Bukan kawan syaitan, saudara, adik-beradik syaitan. Bermaksudnya Allah tunjuk pada kamu itu pun syaitan. Itu membazir. Membazir, kemudian dari membazir itu datanglah tamak, haluba, datanglah sifat-sifat buruk yang lain kerana membazir. Membazir itu datang daripada kerana apa? Kerana bermewah-mewah. Kita nak kaya tak dilarang oleh syarak. Boleh kaya, carilah banyak mana harta pun untuk kita nak cari harta, tak apa. Syariat benarkan. Tapi harta yang kita cari itu kita manfaatkan. Manfaatkan bukan untuk bermewah-mewah. Bermewah-mewah ini yang dilarang oleh syariat, yang dicegah oleh syariat, yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Jadi bermewah-mewah itu satu kesalahan. Jangan kita kata itu hak asasi manusia. Aku ada, aku banyak duit. Apa salah aku nak bermewah-mewah? Apa kau dengki ya? Bukan masalah dengki. Masalah itu larangan. Allah melarang kita bermewah-mewah. Ataupun ada pepatah modern tersebut, beli kalau kita nak sesuatu atas keperluan, bukan atas kemewahan. Bukan beli kerana nak tunjukkan kita ni hebat, nak tunjukkan kita ni banyak harta, tetapi kita perlu membeli pada yang kita perlu saja, dan selebihnya itu kita berkongsi nikmat itu dengan orang lain. Jadi itu dua maksudnya berjimat cermat, lawan kepada tamak, haluba dan rakus, dan tamak dan lawan kepada bermewah-mewah tadi. Itu yang kedua. Orang yang bermewah hanya nanti di akhirat esok mungkin akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Dengan sikap kita berjimat cermat, walaupun dalam keadaan kita berada ataupun kita dalam keadaan kurang berada, masih berjimat cermat, itu satu sifat atau satu perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah SWT. Bunyinya simple, jimat cermat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang akan menyelamatkan kita di akhirat besok daripada siksa dan murka Allah, iaitu sentiasa berlaku adil, baik semasa meridai atau semasa kita ada kuasa, mahupun semasa membenci masa ada kuasa. Masa kita redha, masa tak ada kuasa, ataupun masa kita ada kuasa, sentiasa bersikap adil. Adil yang pertama, adil kepada diri kita sendiri. Kita kena bersikap adil kepada diri kita sendiri. Adil kita kepada diri kita macam mana? Taat kepada Allah. Apabila kita taat kepada Allah, maknanya itu kita adil. Apabila kita melakukan kemungkaran kepada Allah, menderhaki Allah, maknanya kita itu zalim. Rata-rata dalam Al-Quran menyebut orang yang melakukan kemungkaran, iaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Apa pula zalimnya? Aku makan rasuah ke? Aku tipu orang ke? Untuk dapat lebih. Apa? Zalim tak zalim? Lagi hidup nyawa. Zalimnya di sana besok. Di sana esok kita telah menzalimi diri kita. Kita tak dapat mengelak, tak dapat nak berbohong, tak dapat nak mengadakan pembela kita di sana. Kerana saksi-saksi kita, tangan kita sendiri, kaki kita sendiri akan menjadi saksi segala kemungkaran dan juga kebaikan yang kita buat. Jadi tak boleh lari. Maka di dunia ini perlulah kita bersikap adil, berperangai adil, bersifat dengan sifat adil. Adil kepada diri sendiri, adil dalam keluarga, dan apatah lagi adil kepada laki-laki yang mengamalkan poligami. Kena adil. Kemudian tu menyentuh tentang poligami. Adil dalam poligami itu bukan adil sama timbang, sama banyak. Kalau isteri pertama dapat sekian, masa isteri kedua pun banyak itu juga, kena sama. Bukan itu maksud adil. Tapi adil itu maksudnya memenuhi keperluan. Memenuhi keperluan setiap isteri. Itu khusus untuk orang yang berpoligami lah. Dan juga apatah lagi adil di dalam pemerintahan. Kalau kita nak jadi pemimpin, kena pegang dulu sikap aku mesti adil. Kalau tak adil, kalau kita sebalik pada adil itu, maknanya melakukan kezaliman, melakukan pembohongan, melakukan penganiayaan kepada rakyat, kepada orang di bawah kita, itu tak adil, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT di akhirat. Baik, selesai tiga perkara yang akan menyelamatkan kita daripada siksa Allah di akhirat nanti. Berhati-hatilah. Pertamanya takut kepada Allah, keduanya berjimat cermat, dan yang ketiganya adil.
Kemudian seterusnya Rasulullah bersabda lagi, 3 perkara yang merosakkan diri kita sendiri, yang menyebabkan nanti kita akan melompat kepada yang satu, mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Apa kategori kedua? Iaitu perkara yang merosakkan. Yang pertamanya, terlalu bakhil. Bakhil ini bahasa Arab yang telah dimelayukan, tapi kalau kita tengok dalam bahasa teks Arabnya dalam hadis itu disebut suh. Dalam Arab dia ada dua istilah menunjukkan bakhil. Satu bakhil di bawah sikit, satu lagi suh. Tapi kalau dalam hadis ini disebut suh, kita terjemahkan Melayunya bakhil. Tapi kalau dalam Arab tu bakhil, dalam Melayunya diterjemahkan kedekut. Kedekut, Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Apa beza bakhil dengan suh? Ataupun dalam terjemahan Melayunya kedekut dengan bakhil. Bakhil Melayu yang di atas, bakhil Arab yang di bawah. Atas dia suh, bakhil Melayu di atas, bawah ni kedekut. Terjemahannya dia dah lari sikit. Bakhil itu maksudnya dia kedekut pada diri dia sendiri. Dia kedekut pada orang. Orang nak minta bantuan, hei, kamu tulang 4 kerat cukup, kerja lah. Bakhil. Tak mahu sedikit pun nak memberikan derma, tak mahu sedikit pun nak memberikan nafkah. Bakhil semua. Atau istilah Melayu kata tangkai jerit, tai hidung masin. Tangkai jerit. Kenapa tangkai jerit tu? Kita kalau ada pengalaman, orang kampung lah, orang bandar ni mungkin tak ada pengalaman itu, tapi kita semua ni asal orang kampung ada pengalaman. Kalau kita nak kait buah tu, kita ambil bulu, dulu dengan bulu kita runcingkan ujung itu jadi macam lekuk, lekuk ataupun macam cabang. Jadi kita pergilah jolok, kita masukkan cabang tu pada dahan ataupun pada ranting. Kalau buah rambutan lah, masuk ranting kita pulas. Pulas dia akan patah, rambutan dia jatuh. Begitu juga manggis ke, begitu juga pulasan ke apa-apa buah. Tapi berbeza dengan jerit. Jerit ni kita masuk, kita pulas-pulas sampai bulu tu boleh pecah. Tangkai ni tak boleh patah, kedekut betul. Itu tangkai jerit. Apa istilah lain? Adalah bakhil lah, tangkai jerit. So, iaitu kedekut dengan orang. Orang nak minta tolong, dia kumpul, dia tak bagi. Adapun suh, ataupun kalau bahasa Melayu ni bakhil, yang tadi tu kedekut, tangkai jerit tadi. Suh ni dia kedekut dengan orang, dan dia pun kedekut dengan diri dia sendiri. Dia makan sikit je. Orang bila orang tegur, apa makan siput ni, buat apa nak bazir-bazir. Dia kata rugi. Dia makan untuk dia, dengan diri dia pun dia kedekut. Dia punya himpun harta, macam itu boleh menjamin dia di akhirat besok. Dia punya menghimpun harta, punya bakhil. Bakhil yang amat sangat. Bakhil kepada orang, bakhil kepada diri dia sendiri. Kalau kedekut tu pun satu sifat yang tak baik, tapi boleh tahan lagi lah. Dengan orang dia kedekut, tapi dengan diri dia, dia pakai cantik-cantik, makan sedap-sedap, joli sana sini. Semua duit yang dia ada, semua yang harta yang dia ada, dia belanja untuk diri dia. Orang lain tak boleh. Itu kedekut. Tapi yang suh ni lagi teruk lah. Dengan orang dia kedekut, dengan diri dia pun dia kedekut. Berjalan tak nak, rugi lah, banyak belanja. Dan itu yang pertama. Yang kedua yang merosakkan diri kita, yang keduanya menurut hawa nafsu, membujur lalu, melintang patah, lawan kepada atas tadi berjimat-cemat. Jadi menurut hawa nafsu ni, di antaranya itulah nak bermewah-mewah. Bermewah-mewah itu adalah runtunan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu nak itu, nak ini, orang ada itu, kita pun nak ada. Orang beli itu, kita pun nak beli. Macam biasa dengar cerita drama-drama, bila jiran sebelah beli kereta baru ataupun beli TV. Dulu zaman TV mula keluar, beli TV. Dia pun tekan suami dia, belilah TV. Saya ingat dulu ada satu filem Jabatan Penerangan datang ke kampung-kampung, tayang tengah padang. Saya teringat masa itu ada satu filem yang ditayangkan, yang berlakon itu SM Salim, Normah Salim, siapa lagi, Ismail Buntak. Orang lama kenal nama-nama tu. Dalam ceritanya macam itulah. SM Salim tu ada isteri dia. Isteri dia, dia tak boleh tengok orang sulap.
Orang sebelah tu semalam bentak dia kerja cikgu dalam cerita tu. Jadi dia bolehlah beli macam-macam. SM Salim ni pakai pun pakai dalam berita. Ingat lagi cerita tu, pakai dalam berita maknanya orang yang biasa-biasa. Tapi isteri dia selalu menekan, tengok orang sebelah tu dah beli ni, dia pun cakap beli lansir baru, dia tekan SM Salim suami dia lah, suruh beli juga. Itu orang yang selalu menurut hawa nafsu. Contoh contoh yang menurut hawa nafsu. Semua benda dia nak, semua benda dia nak miliki. Boleh kita fahamlah, menurutkan hawa nafsu. Dan satu kemuliaan bila disebut tadi berjimat-jimat, apabila kita dapat meruntun hawa nafsu kita, jangan kalah dengan hawa nafsu. Bila sesuatu kita nak, kita timbangkan elok, adakah perlu ataupun untuk sekadar bermewah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bangga dengan diri sendiri. Akulah yang top, orang lain ni semua bawah-bawah, orang lain ni semua tak cerdik, akulah yang paling pandai. Itu yang ketiga, ujub. Kalau dalam istilah Arabnya, ujub, bangga dengan diri sendiri. Dia rasa diri dia yang lebih, dia rasa diri dia yang hebat. Ini berlaku juga kadang-kadang orang yang pangkat besar ataupun menteri-menteri yang besar, masa dia belum menteri, tawaduk. Lawan bangga diri ni tawaduk. Bila dah jadi menteri, ini contohnya lah, tak adalah nak kaitkan dengan siapa-siapa. Suara dia meninggi saja. Ada cadangan-cadangan orang lain ditengking saja. Rakyat bawah dia pandang bodoh mana. Kau apa tahu? Kau orang kampung apa tahu? Itu orang yang bangga diri, orang yang sombong. Sedangkan sombong ini adalah pakaian Allah disebut dalam satu hadis. Allah menyuruh kita bersifat dengan sifat dia, sifat adil, sifat kasih sayang, rahman, rahim, sifat yang lain-lain. Tapi Allah tak bagi bersifat dengan sifat sombong. Dan lagi satu dengan sifat manan. Dua sifat ni Allah larang manusia bersifat dengan sifat itu. Kerana sombong ni, ego ni, hanya itu khas untuk Allah. Allah saja yang boleh bersifat dengan sifat ego, sifat sombong. Allah tu sombong ke? Dari segi istilah gitulah. Bila kita tengok dalam Quran, Allah kata, akulah yang jadikan langit dan bumi, akulah yang memberikan rezeki kepada kamu, sedangkan aku tak perlu rezeki daripada kamu. Itu sombong ke tau? Tapi memang hak Allah. Memanglah dia yang menjadikan langit dan jadikan bumi, dan dia yang beri rezeki kepada seluruh makhluk. Siapa nak bantah lagi? Memang sungguh dia. Dan Allah melarang. Sombong itu adalah selendangku, dalam hadisnya yang bermaksud, barang siapa memakai selendangku, maka dia dalam laknatku. Allah marah, Allah laknat orang sombong. Jadi bangga diri ini juga termasuk dalam kategori sombong. Kena elakkan sungguh-sungguh. Dan tersingkirnya syaitan daripada rahmat Allah kerana sombong dia. Sombong ni dalam kisah Allah suruh, awal-awal kisah dicerita dalam surah Al-Baqarah, Allah suruh Iblis sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak. Kemudian dalam surah Al-Anfal diceritakan lebih detail lagi. Bukan Al-Anfal, A'raf. Diceritakan lagi, kenapa kamu tak nak ikut cakap aku? Macam mana aku nak sujud dengan Adam? Aku lebih baik daripada Adam. Aku kau jadikan daripada api, Adam daripada tanah. Api dengan tanah mana lebih lama balik, mana lebih awesome, mana lebih hebat. Maka dia ingkar di situ kerana bangga diri dia. Dia rasa dia lebih, dia tak mau tunduk pada Adam. Dia tak mau tunduk pada Adam. Itu yang ketiga, bangga diri. Maka jauhilah tiga perkara ini yang boleh merosakkan kita. Apa dia tadi? Terlalu bakhil, suh, menurut hawa nafsu, dan yang tiga, bangga dengan diri sendiri. Habis kategori yang kedua. Kita masuk kategori yang ketiga, tiga perkara yang meninggikan darjat kita di akhirat kelak. Lawan pada yang atas tadilah, yang tentang kemurkaan. Dan sebab pula itu yang kedua. Yang ketiga, yang meninggikan darjat kita di akhirat nanti, dan mendatangkan kasih sayang Allah, dan mendatangkan kasih sayang para malaikat, dan juga mendatangkan kasih sayang orang-orang lain pula nanti di akhirat. Di akhirat esok kita akan jumpa, pertama nampak, kita rasa seronok jumpa orang yang kita sayang di akhirat nanti. Iaitu yang pertamanya nampak simple, nampak mudah, tapi sebahagian besar dari kita pun kadang-kadang susah nak amalkan. Apa dia ini? Iaitu yang pertamanya memberi salam. Jumpa baik kepada orang yang kita kenali, mahu orang yang tidak kita kenali tahu dia Islam, kita bagi salam. Kalau di Malaysia ni mudahlah sikit, ataupun di Arab Saudi,
Inilah tiga negara yang Islam itu boleh dikatakan menghampiri 100%. Kalau di Malaysia ni namanya Melayu, Islam lah. Yang keduanya Arab Saudi dan ketiganya Pakistan. Negara lain tak ada. Indonesia tak boleh. Kalau kita nampak Melayu, belum tentu lagi Islam. Pernah satu kali saya isi minyak di satu petrolpam BP. Masih tu dia BP hijau. Nampaklah orang yang isi masa itu belum lagi isi sendiri. Kena yang pekerja pam ni isi kan. Masa itu. Jadi saya pun tegur dalam surah. Letih nampak masa itu bulan Ramadan. Letih nampak puasa, penuh ke puasa. Saya tak tegur siapa. Dia kata saya tak puasa. Orang Indon. Kenapa? Saya Kristen. Saya bukan Muslim, saya Kristen. Ini istilah Indonesia lah. Kalau kita Kristian, dia Kristen. Oh, Kristen rupanya. Nampak nama dia macam nama Melayu. Muka pun muka Melayu. Rupanya Kristian. Gitu. Kalau di tempat lain, kita tak boleh nak terus jas dulu. Bila nampak Melayu, kata Islam. Tapi kalau di Malaysia ni, insyaAllah Melayu je Islam. Bila Melayu je Islam dulu. Tak kira lah dia Islam yang baik ke tak baik ke, tak apalah. Itu terpulang kat dia lah. Tapi dia tetap Islam. Jadi suatu perkara baik yang boleh meninggikan darjat kita di akhirat itu sentiasa istiqamah bagi salam. Jumpanya orang bagi salam. Hingga kan bagi salam ni diceritakan oleh para sahabat ketika dengan Nabi, mereka sentiasa salam. Jumpa mesti Nabi dulu bagi salam. Ada sahabat yang baru nak buka mulut bagi salam, Nabi dah bagi salam dulu. Begitu. Dan memberi salam juga termasuklah di dalam perkara-perkara yang disebut dalam hadis yang lain, perkara-perkara yang melambangkan hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain, hak yang perlu ditunaikan. Antaranya kalau sakit antaranya itulah beri salam. Kalau sakit diziarahi. Kalau susah dibantu. Itu dah ada dua lagi. Tak ingat lagi. Jadi di antaranya beri salam. Jangan lokek kita bagi salam. Berhenti kat tu tengok orang Islam. Ada sekarang tu lah pakai lah ya. Dulu ada tu cashier tu. Berhenti kat Assalamualaikum. Kita bayar duit tu. Ataupun jalan mana Assalamualaikum. Lagi satu, terima kasih. Bagi salam dan ucap terima kasih. Terima kasih ni pun secara umumnya saya tengok pada orang Melayu cukup susah betul nak ucap terima kasih. Terima kasih berat betul. Nak nyebut terima kasih. Jadi itu dua, beri salam, Assalamualaikum. Benda dia berbeza. Bagi salam dengan selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari, selamat sore, selamat malam. Dia ada beza. Walaupun itu satu petanda bagus juga. Cik, selamat pagi cik. Apa khabar? Bagus juga. Tapi beri salam lagi baik. Sebagai simbolik, sebagai menguatkan lagi kita ni orang Muslim. Bagi salam, kita kaitkan orang tu dengan nama Allah. Assalam tu nama Allah. Sejahtera. Assalamualaikum. Maknanya sejahtera atas kamu. Dan maknanya Allah yang bersifat dengan sifat salam sentiasa bersama kamu. Orang tu pun jawab Waalaikumsalam. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Tapi tu kadang-kadang berlaku orang lelaki bagi salam Assalamualaikum, tak jawab dosa. Itu lain. Itu cerita lain, tak payah jawab. Baik, yang pertama. Yang keduanya perkara yang boleh meninggikan darjat kita di akhirat, terbalik kepada di atas, membawa keberkahan Allah. Ini meninggikan darjat. Iaitu yang keduanya, memberi makan kepada tetamu dan orang yang lapar. Memberi makan pun bukan perkara remeh. Bukan, yalah, nampak macam mudah kan? Tapi kadang-kadang di situ datangnya kasih sayang Allah SWT. Di situ kadang-kadang datangnya meninggikan darjat kita kepada Allah SWT. Disebutkan sini memberi makan kepada tetamu. Tetamu disebut sini secara khususnya manusia lah. Datang ke rumah kita, ataupun tak semestinya ke rumah kita, datang ke masjid. Kita tengok ni orang luar. Ni orang luar dah habis sembahyang, kita ajak dia kena roti canai ke, kita belanja dia. Memberi makan kepada tetamu, kepada musafir, apatah lagi kepada orang lapar. Jadi dapat kita fahami kepada manusia. Sedangkan dalam syariat bukan sekadar manusia. Kepada binatang, masuk dalam restoran, tiba-tiba nyau, lapar, bagilah secubit
Subli ikan, memberi makan. Itu pun kadang-kadang memberikan apa itu, kehebatan atau memberikan rasa kasih sayang Allah pada kita. Ada satu kisah seorang ulama nama dia As-Sibli. As-Sibli ini satu malam dia bermimpi. Dia mati, dia dah mati. Lepas itu dia pun bangkit daripada kubur, dia dibawa ke akhirat. Kemudian Allah ampunkan dosa dia, Allah istiharkan, Allah ampunkan dosa dia dan dia layak masuk syurga. Namun sebelum masuk syurga Allah tanya, wahai Sibli, kenapa aku ampunkan dosa kamu? Dia pun jawab, mungkin kerana amalan-amalan aku yang banyak. Dia memanglah seorang yang soleh. Tidak, kata Allah. Dia pun jawab, mungkin kerana amalan aku penuh dengan ikhlas, kerana aku ikhlas. Kata Sibli, tidak, kata Allah, tidak. Mungkin kerana banyaklah kemungkinan dia bagi. Allah kata tidak. Akhirnya dia pun tak tahu. Ya Allah, Engkau lah Maha mengetahui. Wahai Sibli, kata Allah, ini dalam mimpi Sibli kan? Wahai Sibli, kata Allah, adapun kamu, aku ampunkan segala dosa kamu itu kerana engkau ingat tak pada suatu hari engkau dalam keadaan yang sangat haus di tengah padang pasir. Bila kamu berjalan, akhirnya kamu jumpalah air oasis. Maka kamu pun minum. Selepas kamu minum, kamu patah balik belakang, kamu jumpa satu makhluk Allah, kucing. Dia kata kucing. Kucing itu miau haus juga. Dia tak boleh nak turun ke bawah tu. Apa tu, oasis tu dia ke bawah. Jadi barangkali kucing tu tak boleh nak lompat ke bawah, tak berani anak kucing. Jadi Sibli ni terfikir, Allah, aku tadi haus. Barangkali kucing dia pun haus. Jadi dia pun angkat kucing tu, dia bawa ke bawah, dan dia bagi minum kucing tu hingga kucing tu pun hilang haus dia, puas, dan dia letak balik ke atas. Maka kata Allah, dengan sebab itulah dosa-dosa engkau aku ampunkan, kata Allah. Kita nak ambil iktibar di situ. Memberi makan ni jangan kita anggap benda yang kecil. Jangan kita anggap benda yang simple. Kadang-kadang memberi makan ini boleh meninggikan darjat kita. Di situ Allah pandang. Rajin-rajinlah belanja orang makan. Rajin-rajinlah ajak orang makan, belanja orang makan, buat kenduri kan. Buat kenduri bukan tujuan nak bermegah-megah, nak bagi orang makan. Tak utama sekali di ujung ni kalau orang yang lapar, kita tahu dia lapar, kita buat belanja dia makan atau bagi dia duit ke supaya dia dapat makan. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya sudah pastilah, ini kita terima bulat-bulat betul, iaitu orang yang rajin solat malam semasa orang lain tidur, tahajud. Itu dah confirm lah akan menaikkan darjat kita di akhirat. Dan tahajud ni juga dia akan menjadi lampu. Allah akan jadikan dia lampu untuk kita dalam alam kubur nanti, alam barzakh. Dalam kubur gelap, dah confirm dah gelap. Dan memang gelap. Gelap ni lebih gelap daripada bumi lagi. Jadi macam mana nak terang? Terang itu ialah dengan solat tahajud yang boleh menerangkan kubur kita. Jadilah yang paling lekeh pun buat dapat sebulan sekali. Yang paling baik setiap malam lah. Dan apatah lagi kita dalam beberapa hari lagi nak masuk Ramadan, jangan abaikan. Pergunakanlah, manfaatkanlah sepanjang Ramadan ni nanti. Kita gunakan peluang ini, kita solat tahajud. Kerana apa? Dia dah kebetulan kita pun nak bangun sahur, dah bangun pukul 4, pergilah buat 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu menyamai 2 rakaat kita buat menyamai 1000 bulan kita bersembahyang 2 rakaat. Jangan sekali-kali abaikan. Kerana orang yang mengabaikan Ramadan ialah orang yang sangat merugikan diri dia. Ada hadis yang diceritakan tentang Jibril, Rasulullah sebut amin 3 kali itu. Mungkin dalam kuliah lain akan nanti ustaz atau penceramah akan ceritakan. Dan ada pun yang terakhir, kategori yang 4, ada pun 3 perkara yang menghapuskan dosa. Ini pun penting sebab kita ni banyak dosa. Setiap masa, setiap saat kita ni buat dosa. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar, dosa besar, dosa kecil, banyak dosa kita buat. Hingga kan ulama tadi yang saya sebut cerita tadi, Sibli tu, Allah kata aku ampunkan dosa-dosa kamu. Dia seorang abid, seorang ahli ibadat, seorang ulama, seorang soleh, tapi Allah sebut dia dosa-dosa kamu. Maknanya status kita ulama, status kita seorang abid tidak dapat menghalang kita daripada melakukan dosa. Melainkan rahmat Allah jugalah yang boleh mengampunkan dosa kita.
Jadi ruang-ruang untuk penghapusan dosa ada 3 perkara, kata Rasulullah sini, yang boleh menghapuskan dosa kita. Maka jangan kita abaikan peluang ini. Yang pertamanya, menyempurnakan wuduk meskipun cuaca amat dingin. Bab wuduk ni, kalau kita tengok, kita perhatikanlah, kalau yang rajin memandi duduk tepi kolam, kita tengok macam-macam corak, macam-macam cara orang ambil wuduk. Cepung, kerut, mainan dengan pembazirannya. Wuduk itu namanya sah, tapi tak sempurna. Wuduk yang tidak mengikuti adab-adab wuduk. Jadi wuduk yang sempurna ni maksudnya wuduk yang mengikut adabnya. Banyak-banyak penggunaan air. Kadang-kadang kita perhatikan, dia mula-mula nak ambil wuduk tu, dia nak basuh lubang hidung kan? Tapi dia buka paip tu sampai habis. Ambil sikit, nak basuh lubang hidung kan? Ambil sikit, nak kumur kan? Tapi air tu memancut, bukan main lagi. Bukan aku bayar bil, masjid yang bayar, kata dalam hatinya. Itu menyempurnakan wuduk. Wuduk perlu sempurna. Sebab wuduk tu kita nak solat. Solat tu asas pula tiang agama. Jadi solat yang kita lakukan tidak akan diterima, tidak akan jadi solat yang sempurna, yang layak diterima oleh Allah SWT kalau wuduknya cincai, kalau wuduknya main ada. Kemudian di sini pula disebutkan berwuduk pada maksud sentiasa berwuduk, maknanya dia sentiasa suci. Sebagaimana cerita yang pernah kita dengar ataupun cerita yang diriwayatkan dalam hadis, betapa Rasulullah SAW masa heran kenapa didengar bunyi terompah Bilal bin Rabah di syurga. Apa hebatnya Bilal bin Rabah ni, sampai awal-awal dah diisytiharkan di ahli syurga. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, dipendekkan cerita, di kemudiannya Bilal mengatakan, aku sentiasa kekal dalam wuduk dan aku sentiasa mengamalkan sunat wuduk. Setiap kali wuduk aku batal, aku ambil wuduk balik. Wuduk aku batal, aku ambil wuduk balik. Tapi bab wuduk batal ni, kita Malaysia ni payah sikit. Payah sikit kenapa? Kalau makanan kita ni makanan yang buat perut kita berangin. Perut kita sentiasa nak melepaskan angin. Jadi lepas angin batal lah, ambil wuduk. Kemudian tak apa dah, batal lagi, ambil wuduk. Itu yang jadi payah lah. Tapi kalau orang yang sebab Asia Tengah, orang India ke ataupun orang Arab, makanan mereka tu tidak mendatangkan angin. Dengan sebab itu wuduk mereka tahan. Mereka tak mengeluarkan angin. Mereka tak ada, bahasanya kentut. Kalau kita di Malaysia ni, makanan kita tu menyebabkan berangin. Berangin menyebabkan sentiasa nak keluar angin. Kadang-kadang tu kalau nasib baik dia keluar ke atas. Itu yang asyik. Kita dengar orang saudara kita banyak angin lah. Kalau pergi pula urut baru nak tekan ke, nak keluar angin. Itu masalah kita pula. Tapi lagi besar lah pahala lah. Lagi besar pahalanya, putus je wuduk, ambil wuduk lagi. Putus je wuduk, ambil wuduk lagi. Itu jawapan Bilal rupanya. Dia sentiasa daiman, kekal dalam berwuduk. Maknanya sentiasa bersih. Itu yang pertama, yang boleh mengampunkan dosa kita, memusnahkan ataupun menghilangkan dosa kita. Yang keduanya, melangkahkan kaki untuk solat berjemaah. Solat berjemaah ni pun jangan kita pandang ringan. Kita solat seorang di rumah, sah solat kita, dapat pahala, lepas tanggungjawab kita. Tapi solat berjemaah ini, satu kelebihan yang Allah bagi, disebutkan sini, satu cara, satu jalan Allah nak ampunkan dosa kita. Kenapa Allah tak ampunkan? Bila kita datang solat berjemaah masjid, ada malaikat doakan pula untuk kita. Doakan pula untuk kita supaya dosa-dosa kita diampun. Malaikat ni makhluk yang suci, yang doa dia confirm Allah kabulkan. Kalau dia doakan untuk kita, ya Allah ampunkan dosa si fulan bin si fulan, confirm Allah akan ampunkan. Dengan sebab itu, berjemaah ni jangan kita ambil mudah dan jangan kita ambil senang. Sekurang-kurang berjemaah, kita berjemaah dengan isteri di rumah. Nak ke surau tak sempat. Masa azan, Allah perut memulah pula. Duduklah jamban, rasa-rasanya habis keluar daripada tandas ni, orang berjemaah pun dah habis lah. Kita minta kalau isteri dah main belum? Jom kita berjemaah. Itu sekurang-kurang berjemaah. Tapi yang afdalnya, orang lelaki berjemaahnya di surau lah. Walaupun kita lambat, jemaah dah salam, dah bagi salam, kita pun semayang seorang di belakang. Dengan niat datang ke masjid nak berjemaah, kita dapat pahala berjemaah itu. Walaupun kita semayang seorang-seorang, sebab dah habis, dah terlepas jemaah, dapat kita pahala berjemaah di situ.
berjemaah. Kerana dalam berjemaah ni selain daripada pahala-pahala yang Allah jamin dan pengampunan, banyak sangat manfaatnya. Banyak sangat manfaatnya. Kalau orang yang tak pernah datang berjemaah, walaupun dia kaki semayang, apatah lagi kalau tak kaki semayang. Pengalaman saya pergi satu tempat, cari 2 orang saudara saya lah, masa mula duduk penumpang ni rajin dia cari saudara mara. Pergi satu tempat di Taman Medan, tanya orang, kenal tak ini? Siapa tak kenal? Tak kenal. Nama itu serupa nama saya. Rupanya kenapa? Kerana dia bukan kaki surau, bukan kaki masjid. Tapi insya-Allah lah dia sembahyang rumah. Orang tak kenal. Itu satu pada faedah. Satu lagi pula saudara, 4 saudara juga. Yang tadi pun 4 saudara juga. Satu lagi tanya, di mana rumah sini ni? Oh tu kenal tak? Pula tak kenal. Ini memang AJK masjid pun. Itu Taman Medan juga. Taman Datuk Harun. Orang kenal. Semua orang kenal. Walaupun dia seorang yang tak aktif kata, orang yang diam, tapi rajin datang masjid, rajin orang akan kenal. Orang kenal. Itu di antara faedah, dan banyaklah faedah-faedah yang lain. Cumanya suka saya nak sentuh di sini, tapi taklah saya nak huraikan makan masa. Berjemaah itu dituntut, tapi berjemaah itu ada adab dan syaratnya. Kerana apa yang kita dapati, banyak di orang datang jemaah baguslah tu. Tapi adab dan syaratnya banyak dia langgar habis. Tak mengikut adab sebagaimana tuntutan berjemaah. Baik, yang terakhir sekali, untuk perkara yang menghapuskan dosa, boleh melakukan dosa, ini pun hebat juga. Tapi juga jarang kita boleh lakukan. Menunggu tibanya waktu solat yang berikutnya setelah menunaikan solat. Yang ini habis satu solat, dia masuk di sini. Dalam huraian para ulama, bukanlah habis solat subuh terus duduk dekat masjid nak tunggu zuhur. Itu tak mampulah. Kita pun ada keperluan penghidupan. Tapi nak menunjukkan bahawa hati dia tu, dia dah solat subuh, dia dah pasang niat zuhur nanti aku nak datang masjid kan. Niat dia nak datang ke masjid zuhur nanti tu, situ sudah ada pahala di situ. Apatah lagi dia pun datang ke masjid, datangnya bila? 5 minit sebelum masuk waktu atau 10 minit sebelum masuk waktu, dia sudah ada di masjid. Kerana ada disebutkan juga di sana 5 perkara yang boleh mendatangkan husnul khatimah, memudahkan kita untuk mati yang cantik, husnul khatimah. Di antara lainnya itulah disebut datang awal ke masjid dan ambil saf yang pertama. Saf yang pertama ni pun untungnya juga didoakan tambah lagi. Tambah doa oleh para malaikat orang yang duduk saf pertama. Kalau orang yang duduk saf kedua tu, dia dapat doa kerana datang berjemaah lah. Tapi doa untuk satu darjah istimewa saf pertama tu tak dapat dia doa tu. Tapi orang yang duduk di saf pertama, datang awal dan duduk saf pertama, taklah orang yang datang kemudian, tapi dia redah pergi saf pertama. Kemudian nak saf pertama, itu tak masuk kategori. Di saf pertama yang datang awal. Ada juga kadang manusia macam tu, dia tahu fadilat saf pertama, datang lewat. Orang dah azan, betul menung ke depan, main tolak-tolak orang tu. Duduk saf pertama. Orang pun tak tahu dia tengok apa hal ni. Kalau di Mekah sana, memang dihalang, tak dibagi. Orang tak bagi masuk. Apatah lagi kalau di Mekah dulu lah. Saf ni memang rapat-rapat sungguh. Memang tak ada buat. Jadi menuju ke masjid mendapatkan saf pertama, itu di antara 5 perkara, pun tak ada saya nak huraikan sebelumnya. 5 perkara yang boleh menyebabkan mati kita mudah hanya mati kita. Sebab mati ini diceritakan dalam banyak hadis sangat sakit, sangat susah. Nak cabut gigi pun dah itulah, udah dibagi suntikan ubat kebas. Tapi nak cabut tu sakitnya amat. Apatah lagi roh pun memang dia dah melekat dengan badan kita macam gigi melekat kat kursi. Masa tarik tu, aduh sakit. Diceritakan sakit. Sehingga kan Rasulullah sendiri pun ketika sakaratnya diceritakan oleh para sahabat, nampak kerut-kerut muka untuk menahan sakit. Sakit. Tapi ada alternatif, Allah mudahkan. Allah bagi mudah, Allah bagi ubat bius. Di antaranya itulah orang-orang yang sentiasa datang berjemaah dan sentiasa datang awal dan sentiasa memasang niat. Datang awal tu kerana niat dia tadilah. Niat dia selepas satu solat,
dia memasang niat akan datang untuk solat seterusnya zuhur. Lepas zuhur dia pasang niat, memang dah berniat untuk melakukan solat asar. Niat itu sentiasa dipasang dan niat itu pula sentiasa dilaksanakan dia datang awal. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini, perkongsian kita memberikan manfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk sentiasa menjadi hamba-hamba yang soleh. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.